Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa lisanan dhakiran wa 'amalan salihan mutaqabbalan wa shifaa min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya sekali lagi kita dapat bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan kita mengharapkan pertemuan kita ini pertemuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita selepas ini perpisahan yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita pada malam ini masuk pada tajuk yang baru, iaitu bab 23, kewajipan melaksanakan haji. Pada muka surat 493, kewajipan melaksanakan haji. Jadi ayat yang menjadi dalil perbincangan kita pada malam ini adalah dalam surah Ali Imran ayat 96 hingga 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rumah ibadah yang mula-mula dibina untuk manusia beribadat kepada Tuhannya ialah Baitullah yang di Mekah, yang berkat dan dijadikan petunjuk hidayah bagi umat manusia. Di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata yang menunjukkan kemuliaannya. Di antaranya ialah maqam Nabi Ibrahim, dan siapa yang masuk ke dalamnya aman, tenteramlah dia. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu siapa yang mampu sampai kepadanya. Dan siapa yang kufur, yakni ingkar kewajipan ibadah haji itu, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun dari sekalian makhluk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, jadi ayat ini merupakan pokok perbincangan tentang kewajipan haji, yang menyatakan kepada kita ini adalah rukun yang perlu kita laksanakan, tetapi dia bergantung kepada man istata'a ilaihi sabila, kepada orang yang mampu untuk melaksanakannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita tengok secara lafziyah, perkataan-perkataan yang terdapat dalam ayat ini. Yang pertamanya, awwalu baitin, inna awwala baitin. Artinya adalah rumah ibadah yang mula-mula. Awal itu mulalah. Kita pun panggil awal. Daripada perkataan bahasa Arab lah kita ambil awal. Awal itu maksudnya mula. Awwala baitin, baitin maksudnya adalah Baitullah, rumah Allah ataupun tempat ibadah. Adapun maksudnya di sini adalah rumah yang digunakan untuk ibadah.
Masjidil Haram ialah masjid pertama di muka bumi. Pada suatu ketika baginda Nabi SAW pernah ditanya tentang masjid yang pertama dibina untuk manusia. Maka baginda Nabi SAW menjawab, Al-Masjidil Haram summa Baitul Maqdis. Jadi orang pernah tanya kepada baginda Nabi SAW, manakah tempat ibadah yang mula-mula dibina? Maka kata baginda Nabi SAW adalah Al-Masjidil Haram summa Baitul Maqdis. Maksudnya mula-mula dibina adalah Masjidil Haram, Al-Kaabah Al-Musyarrafah. Kemudian barulah terbinanya Baitul Maqdis. Ada sahabat tanya Nabi, berapa lama jarak di antara pembinaan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Jawab Nabi, 40 aman. Jaraknya 40 tahun. Bermakna dah bina dah Masjidil Haram itu selama 40 tahun, maka barulah terbinanya Baitul Maqdis, masjid yang ada di bumi Palestin pada hari ini. Menurut Ali bin Abi Talib, yang dimaksudkan dengan awwalu baitin adalah rumah yang pertama dibina untuk ibadah. Menurut Zamakhsyari, wudi'a linnas adalah rumah yang dijadikan tempat ibadah bagi manusia. Yang kedua, Bakkah. Kita baca tadi, dia bunyi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Bakkah. Dia namakan, Allah sebut dalam ni Bakkah. Ada sebut Mekah. Orang tanya apa beza Mekah dengan Bakkah ni? Kan? Bakkah ini tempat Masjidil Haram itu, asal tempat Masjidil Haram itu dipanggil Bakkah. Apa maksud Bakkah? Bakkah ni diambil daripada perkataan baka yabki. Maksudnya menangis. Sebab tu namakan tempat itu Bakkah kerana ia membuatkan orang menangis. Kalau orang pergi Mekah duk gelak, pelik lah. Pergi-pergi gelak. Kan? Pelik lah. Sebab itu namakan Bakkah. Kata Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari dia menghuraikan dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf, dia mengatakan bahawa dinamakan Bakkah itu kerana tempat masjid itu, Masjidil Haram itu namanya Bakkah kerana dia membuatkan orang yang pergi kepadanya itu menangis. Sebab tu kalau orang kuat macam mana pun, samsing macam mana pun, sombong macam mana pun, dia pergi ke Mekah, pergi tengok Kaabah, dia akan menangis. Sebab apa? Dia ada sentuhan dia, membuatkan orang menangis. Baru tengok Kaabah, kan kita duduk kat, tak sampai lagi Kaabah, tengok dari luar jauh pun orang dah menangis. Sebab dia ada sentuhan sendiri. Walaupun orang pergi lawat tempat-tempat yang lain, pergi di Mesir, tengok piramid, tak menangis. Ada tengok piramid menangis, tak menangis kan? Tengok sungai Nil, tak nangis kan? Tengok Masjid Al-Azhar, tak nangis. Tapi orang yang pergi ke Masjidil Haram ini, dia membuatkan orang itu akan menangis. Maka sebab itu kata Imam Az-Zamakhsyari, Masjidil Haram itu namanya Bakkah sebab dia membuatkan orang menangis. Diambil daripada perkataan baka yabki, menangis. Dan Mekah itu adalah nama kota. Kota tanah haram itu namanya Mekah. Itu yang dihuraikan oleh Imam Az-Zamakhsyari. Kenapa nama Mekah? Kenapa nama Bakkah? Kita kena tahu sebab Bakkah itu khusus untuk Masjidil Haram. Dan Mekah itu nama kota tanah haram, maka namanya adalah Mekah. Menurut Ibn Arabi, kota Mekah disebut Bakkah yang diambil dari perkataan Bakka Yabuku, iaitu artinya menekan. Itu kerana Mekah menekan leher orang-orang yang sombong. Menekan maksudnya membuatkan tekan, menyentuh hati sehingga orang yang gagah,
sombong, takabur, ya, something macam mana pun dia pergi kota Mekah, dia akan mendapat sentuhan hati dia mengakibatkan dia akan menangis. Mubarakan artinya ialah yang berkat. Mubarakan, berkat, kita panggil berkat. Berkat tu daripada perkataan bahasa Arab. Kita panggil berkat. Berkat tu maksudnya berkah ataupun mubarakan, berkat. Berkat adalah bertambahnya dan meningkatnya segala kebaikan. Keberkatan di sini ada dua jenis, kebendaan dan kerohanian. Maksudnya keberkatan yang ada di Masjidil Haram itu, dia ada dua benda lah, bersegi kebendaan dan juga kerohanian. Adapun secara kebendaan, Allah SWT memberikan banyak kebaikan pada tanahnya dan memberikan keberkatan kepada penduduk negeri ini. Ini bersegi berkat kebendaan. Allah bagi orang yang hidup di kota Mekah ni hari ni makmur, makmur, kaya raya. Allah Ta'ala bagi hasil apa? Hasil minyak. Walaupun tanah pasir tetapi ada minyak daripada kering kontang. Asalnya kering kontang. Sebab itu kita tengok Masjidil Haram tu, kita tengok dia punya kedudukan geografi dia macam tu. Kedudukan dia Masjidil Haram tu, dia lembah, dia panggil wadi. Dia lembah. Sebab itu Masjidil Haram ni, dia suatu ketika dulu kita tahu yang membinanya adalah Nabi Ibrahim. Membina Kaabah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam. Nabi Ibrahim ni asal dari mana? Nabi Ibrahim asal daripada negara Babil. Babil ini di Iraq. Nabi Ibrahim dia berasal daripada negara Babil di Iraq. Apabila dia cuba berbahas dengan ayahnya ataupun bapa saudaranya lah, itu khilaf. Ada mengatakan itu ayahnya, ada mengatakan itu bapa saudaranya yang kerja mengukir patung. Apabila dia cuba mengajak kaum Babil di sana untuk meninggalkan penyembahan berhala, kesyirikan kepada Allah, dan akhirnya dia mendapat tentangan begitu hebat, dan akhirnya Nabi Ibrahim ni dia pun keluarlah daripada negara Iraq, Babil itu keluar, dan dia mulalah bermusafir pergi ke bumi Palestin. Dia merantau di bumi Palestin, kemudian dia merantau lagi ke Mesir, dia merantau lagi ke Kanaan, dia merantau lagi ke Jordan, dan akhirnya dia sampai ke Makkah. Jadi Nabi Ibrahim apabila dia datang 3 beranak, Nabi Ibrahim, isterinya Siti Hajar dan juga anaknya Ismail AS, datang ke bumi Makkah pada ketika itu, bumi yang kering kontang, tak ada sumber air, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada untuk dimakan dan sebagainya, sebab kering kontang. Dan Mekah ni dia ada tempat laluan pedagang-pedagang yang datang daripada Yaman. Pedagang dari Yaman, dia nak pergi ke Palestin, dia akan melalui Mekah ini. Orang akan berhenti sekejap, tetapi tak ada apalah. Jadi apabila baginda Nabi Ibrahim dan anaknya, isterinya berada di kota Mekah, ditinggalkan anaknya Siti Hajar dan juga Nabi Ismail ni, 2 beranak di situ. Nabi Ibrahim balik ke bumi Palestin. Bila balik ke bumi Palestin, seperti mana yang kita tahu kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air Zamzam itu dengan dilakukan oleh hentakan kaki Siti Hajar itu, dan akhirnya keluarlah air Zamzam itu.
Bila air Zam keluar, bermakna dia ada sumber air. Bila ada sumber air, pedagang-pedagang yang lalu melalui Mekah Bakah ini pada ketika itu, maka mereka nampak adanya orang yang mendiami kawasan itu dan ada sumber air. Maka mulalah mereka membuat penempatan di kawasan itu. Dan di antara kaum yang terawal yang membuat penempatan di kawasan itu adalah kaum Jurhum. Jadi kaum Jurhum ini buat penempatan kat situ, dan akhirnya apabila Nabi Ibrahim datang, Allah SWT wahyukan kepada Nabi Ibrahim supaya membina Kaabah, maka Nabi Ibrahim bina Kaabah dan sebagainya. Dan apabila Kaabah itu dibina, air Zam-Zam dah ada, berlakulah di situ tempat yang subur, tumbuhnya pokok-pokok dan sebagainya. Maka ramailah daripada orang yang datang untuk membuat penempatan, termasuklah kaum Jurhum itu, kabilah Jurhum. Jadi apabila Nabi Ismail AS dah besar, dan akhirnya Nabi Ismail dia berkahwin dengan salah seorang anak daripada kaum Jurhum tadi. Dan kaum Jurhum lah yang memerintah kota Mekah pada ketika itu. Mereka yang memerintah kota Mekah. Dan mereka memerintah kota Mekah lama. Hampir 300 tahun mereka memerintah kota Mekah ni, kaum Jurhum ni. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, bila dah merintah lama ni, pada waktu tu tak ada pembangkang, tak ada. Pembangkang tak ada. Bila merintah lama, dia mulalah melakukan penyalahgunaan kuasa. Dia mewah, harta banyak dapat dan sebagainya. Mulalah mereka melakukan perkara-perkara yang tidak baik, berfoya-foya, dan termasuk menyalahguna kuasa dan sebagainya. Ini apabila dah merintah terlalu lama. Itu 300 tahun. Ni merintah baru puluh tahun pun kan, lama merintah, jatuh juga. Jadi apabila 300 tahun merintah, mereka dah mula membuat kerosakan demi kerosakan kerana tidak ada orang yang membangkang. Walaupun ada segelintir daripada mereka yang menegur tentang salah guna kuasa, tentang berpoya-poya dengan kemewahan dan sebagainya, ada yang menegur. Termasuk seorang daripada kaum Jurhum namanya Mudah. Mudah ni dia tegur tentang perkara-perkara yang tidak baik yang berlaku dalam pemerintahan kaum Jurhum tadi. Tapi mereka tak ambil endah. Tempat berkuasa begitu lama. Dan akhirnya pada ketika itu datang satu kabilah, satu kaum namanya Khuza'ah. Kaum Khuza'ah. Kaum Khuza'ah datang daripada mana? Mereka datang daripada negara Sabak. Negara Sabak. Kita tahu restoran Sabak, kita tahu kan? Ada dekat Cyberjaya, restoran Sabak, nasi Arab. Mereka ini datang daripada negara Sabak. Sabak ni kat mana? Hari ini di bawah kerajaan Yaman lah. Hari ini kerajaan Sabak itu di bawah kerajaan Yaman. Kita tahu dulu kerajaan Sabak ni satu kerajaan yang cukup hebat. Sebab itu Puteri Balqis datang daripada kerajaan Sabak. Kerajaan Sabak pada ketika itu mereka membina satu empangan hebat dah zaman tu, bina empangan. Kita baru bina empangan. Sabak pada ketika itu dah bina suatu empangan yang besar, namanya empangan Ma'arib. Mereka bina empangan yang besar dan akhirnya mereka dapat menghasilkan tanaman-tanaman begitu banyak, dan mereka dapat menjual kepada orang ramai. Bukan sekadar di Sabak, bahkan luar, bawa pergi ke Palestin dan sebagainya. Dan mereka jadi kaya.
Mereka jadi kaya raya kerajaan Sabak ni. Tetapi sampai satu masa Allah Subhanahu Wa Taala uji mereka dengan empangan ini pecah. Bila empangan Ma'arid ni pecah, maka rosak bila tanaman-tanaman mereka, dan mereka hilanglah pekerjaan, sumber pekerjaan dan sebagainya hilang. Maka mulalah kabilah-kabilah yang berada di Sabak ketika itu mulalah meninggalkan bumi Sabak untuk cari tempat yang baru. Seperti mana kabilah Ghassan, mereka pergi mendiami di bumi Syam dan membina kerajaan di Syam. Dan kabilah Khuza'ah ini mulalah mereka pergi, ada di kalangan mereka ini yang pergi mendiami di Madinah, dan ada di kalangan mereka ini yang pergi menetap luar daripada kota Mekah. Dan apabila mereka nampak kota Mekah ni pada ketika tu dah menjadi tempat kediaman orang sebab adanya air Zamzam, subur, maka mereka meminta izin kepada penguasa yang memerintah kota Mekah pada ketika itu adalah kaum Jurhum tadi, minta supaya mereka diberi keizinan untuk duduk mendiami di kota Mekah. Pada peringkat awal, penguasa tak bagi. Hampa kena duduk luar daripada kota Mekah, tak boleh duduk dalam kawasan kota Mekah. Jadi oleh kerana kaum Jurhum ini dah merintah terlalu lama 300 tahun melakukan kerosakan demi kerosakan kepada Mekah itu, maka kaum Khuza'ah tadi dia kata kita ni kena ambil alih. Kena ambil alih pemerintahan daripada kerajaan Jurhum tadi, sebab dah mereka ni dah rosak lalai dengan kemewahan. Mudah daripada kaum Jurhum tadi, dia ni dah nampak dah bahawa kalau berperang dengan kaum Khuza'ah ni, kaum Jurhum ni akan kalah. Dia nampak dah. Maka sebab itu pada suatu malam, Mudah ini dia pergi dekat tempat mata air Zamzam itu, dia korek bagi dalam mata air Zamzam itu, korek bagi dalam, kemudian dia ambillah emas-emas yang ada, ketuk-ketuk emas, barang-barang berharga yang ada dalam Kaabah tu yang mereka simpan tu, dia ambil barang-barang tu, dia kambus di tempat air Zamzam itu bersama dengan air Zamzam, dia kambus, ditimbus. Ditimbus, ditutup bagi air Zamzam itu tidak keluar. Supaya apa? Supaya anggapan dia kalaulah kaum Khuza'ah tadi menang lawan dengan kaum Jurhum tadi, nescaya mereka ni tak akan lama dapat memerintah. Sebab apa? Tak ada air. Itu anggapan dia, dan dia akan kembali balik. Dan dia tahu tempat mana air Zamzam tadi. Maka berlakulah peperangan di antara kaum Jurhum dengan Khuza'ah, dan akhirnya memang betul kaum Jurhum kalah. Kaum Khuza'ah menang, dan mereka pula yang memerintah kota Mekah. Ini cerita dia. Jadi apabila mereka memerintah kota Mekah, air Zamzam dah tak dapat dah. Tapi mereka ini memerintah lama, walaupun tanpa air, tapi mereka dapat membangun kota Mekah itu dengan baik. Sehinggalah Datuk Nabi, cerita kita Datuk Nabi bagaimana boleh kembali untuk menguasai kota Mekah. Datuk Nabi yang keempat. Kita panggil monyang lah. Kita ingat, kita belajar dulu, kita hafal sampai dekat tu je. Kita hafal salah silah Nabi sampai kilapnya. Tu pun kalau ingat lah. Kalau ingat. Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Tu ayah dia Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu datuk dia yang pertama, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim
Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Kita hafal kat itu je. Kita diajar hafal kat itu je. Kata baginda Nabi SAW, silsilah Nabi yang sahih sampai kepada Adnan. Itu tiada khilaf di kalangan para ulama. Silsilah Nabi daripada Nabi Muhammad sampai kepada Adnan, moyang di Adnan, itu adalah silsilah yang tidak ada khilaf padanya. Cuma daripada Adnan sampai kepada Nabi Ismail AS, itu ada khilaf. Jadi Datuk Nabi yang keempat namanya Qusay. Qusay bin Kilab ni, ayah dia apabila dia lahir waktu kecil, ayah dia meninggal. Maksudnya dia meninggal, ayah dia meninggal waktu dia kecil. Dia tak sempat nak kenal sangat ayah dia. Ni Qusay. Jadi apabila dia meninggal waktu kecil, daripada anak Kilab ni, dia ada dapat dua orang, dua beradik. Satu namanya Qusay, satu namanya Murrah. Kemudian tak berapa lama selepas itu, ibunya berkahwin semula dengan seorang businessman di kota Mekah. Jadi bila berkahwin semula dengan businessman ni, suami baru mak dia ni, dia kata, jomlah kita berpindah daripada duduk di Mekah ni, kita berpindah pergi ke bumi Syam. Sebab bumi Syam ni di Damsyik sana, waktu tu dia memang tempat perdagangan yang hebat lah. Sebab di sana adanya, dia di bawah kerajaan Rom kan, dia hebat. Tempat pertukaran perdagangan yang cukup hebat. Maka oleh kerana suami ayah Qusay ni, ayah Haytiri ni seorang businessman, dia kata, jom kita berpindah daripada Mekah ini pergi duduk di Syam. Pergilah ke Syam. Dan Qusay ni, dia duk ingat itulah ayah dia. Dia membesar di sana dan dia ingat itulah ayah dia. Sehinggalah suatu hari mak dia pun tak cerita pada dia. Sehingga suatu hari bila dia duk bergaduh dengan adik dia, sebab dia dapat adik tiri. Dia dapat adik tiri yang kecil. Bergaduh. Kemudian dia pergilah mengadu halnya kepada ayahnya, supaya ayahnya orang kata apa, backup dia lah. Kan? Tapi rupanya ayahnya tidak menyokong dia, bahkan membela kepada adik dia. Maka dia sudah heran, terdetik dalam hati dia, kenapa ayah dia ni tak membela dia, tak menyokong dia, tapi memarahi dia, tetapi membela kepada adik dia. Maka keadaan sedemikian rupa, dia pun tanya kepada ibunya. Maka ibunya pada tingkat tu terpaksalah mencerita hal yang sebenar. Ibu dia kata, maknanya dia tak mau cerita. Dia takut Qusay ni akan tinggalkan keluarga ni untuk balik ke Mekah. Maka mak dia cerita hal sebenar. Mak dia kata, sebenarnya kita ni adalah daripada keturunan yang sangat mulia. Sangat mulia, keturunan yang sangat mulia daripada keturunan yang bapa tirinya ini. Maka dia pun mengambil kesempatan, mengambil pendekatan. Dia kata dia nak kembali kota Mekah untuk hidup bersama dengan kaum mereka, adik-beradik mereka yang ada kota Mekah daripada keturunan yang mulia itu. Maka dia pun tinggal ibu dia daripada dekat Syam. Dia pun balik ke kota Mekah, duduk dengan adik-beradik dia. Dan Qusay seorang yang sangat pintar, seorang yang sangat cerdik, seorang yang pandai berniaga, sebab dia berada di bumi Syam. Dia belajar perniagaan daripada bapa tirinya itu. Bila dia balik kota Mekah, mulalah dia ni yang berkuasa kota Mekah pada ketika itu adalah kaum Khuza'ah. Maka bagaimana untuk dia nak mengembalikan kekuasaan kaum Quraisy ni? Kaum Quraisy, sebab dia daripada Jurhum tadi, dan Jurhum itulah lahirnya suku Quraisy. Bagaimana dia mengembalikan kekuasaan itu kepada Quraisy? Maka Qusay tadi mula dia mendekati
pemegang kunci Kaabah. Pemegang kunci Kaabah yang daripada kaum Khuza'ah tu, dia mendekati dia ni. Sebab orang yang pegang kunci Kaabah ni martabat dia tinggi. Maka dia berkawan dengan dia ni, dan akhirnya dia memberi banyak pandangan-pandangan yang bernas kepada pemegang kunci Kaabah ni daripada Khuza'ah ni. Dan orang ni merasa, hebatnya Qusay ni pemikiran dia, advance dia tu hebat. Dan akhirnya dia ni setuju untuk mengahwinkan Qusay ni dengan anak dia. Maka kahwinlah Qusay dengan anak kepada pemegang kunci Kaabah tadi. Dan dia mengharapkan bahawa bila ayah mertuanya ni dah tua, dah tak larat bagainya tu mati, dia akan serahkan kunci ni kepada anak dia. Anak dia perempuan tu. Dan perempuan ni dia tak akan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pemegang kunci Kaabah, dia akan serah kepada suaminya, dialah. Bila dah bapa mertuanya dah tua, tak larat bagainya, bapa mertua serahlah kunci Kaabah tu kepada anak perempuan dia. Tetapi anak perempuan ni, isteri dia tadi tak mau serah kunci Kaabah kepada dia, kepada suami dia. Sebab apa? Sebab dia ni daripada kabilah lain. Kan? Arab biar Aswabiah kuat kan? Walaupun suami tak bagi. Aswabiah dia tak percaya. Kan? Itulah harapan Qusay. Mudah-mudahan isteri dia bagi pada dia, tapi tak bagi. Sebab dia daripada kabilah yang lain. Maka isterinya sanggup beri kunci Kaabah tu kepada anak saudaranya daripada Khuza'ah. Bagi kunci Kaabah tu untuk menjalankan tanggungjawab menjaga kunci Kaabah. Tetapi rupanya anak saudaranya yang menjaga, yang pegang kunci Kaabah ni adalah kaki botol, kaki mabuk. Dia mabuk. Dan pada waktu yang sama, Qusay ni dah dia tak dapat kunci Kaabah, tak kisah, dia membina perniagaan dia menjadi orang yang kaya. Bila anak saudara isterinya ini dah dia mabuk, dia berhutang dengan orang banyak. Dan akhirnya dia berjumpa dengan Qusay ni, seorang businessman yang kaya raya. Dia kata, boleh tak langsaikan hutang dia? Dia minta pertolongan, boleh langsai hutang dia? Maka di sinilah Qusay mengambil kesempatan. Dia kata boleh dilangsaikan hutang dia, tapi dengan syarat kunci Kaabah tu menjadi galang ganti dia. Kawan ni pun tak fikir banyak, janji hutang selesai, maka dia pun serah kunci Kaabah kepada Qusay. Maka Qusay dapatlah kunci Kaabah tu. Bila dapat dah kunci Kaabah itu, maka inilah peluang untuk Quraisy kembali berkuasa di bumi Mekah. Maka ketika itu kaum Khuza'ah dah tak boleh nak buat apa, dan mulalah Qusay ni dia membina sokongan daripada kaum kerabat dia Quraisy, dan akhirnya mereka berlaku peperangan, dan Quraisy menang, dan Khuza'ah dihala keluar daripada bumi Mekah. Sehinggalah sampai kepada datuk Nabi namanya Abdul Muttalib, yang mana dia Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan kepada dia mimpi beberapa malam untuk mengorek di mana tempat air Zam-Zam yang telah dikambus ataupun ditimbus oleh kaum Jurhum dulu. Sehinggalah dia dapat beberapa tanda, dan akhirnya dia pergi korek kat tempat tu. Maka jumpalah segala barang-barang emas dan sebagainya yang telah dikambus, ditimbus bersama oleh Mudah tadi, dan akhirnya buat keluar. Maka keluarlah, jumpalah balik air Zam-Zam yang telah ditimbus lebih kurang hampir 500 tahun. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, bagaimana air Zam-Zam itu kembali keluar apabila Abdul Muttalib berjaya menjumpai tempat itu dengan ilham yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepadanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, itu sikit banyak bagaimana nak cerita Makkah itu daripada kering kontang sehinggalah ia menjadi suatu tempat yang makmur, suatu tempat yang subur pada hari ini, yang menjadi tempat orang seluruh dunia untuk datang menunaikan umrah dan juga haji.
Itu daripada segi kebendaan. Allah Ta'ala bagi banyak kebaikan kepada bumi Mekah. Orang-orang segala penjuru dunia bergerak menuju ke sana. Mekah sejak dahulu kala hingga ketika itu tetap makmur walaupun tanahnya gersang. Di sana banyak buah-buahan walaupun di tanahnya tidak tumbuh tanaman. Nampak? Tanah nak cari apa, buah semua ada. Walaupun dia hanya ada benda-benda yang makanan yang asasi kan, kurma, buah-buahan yang lain. Tetapi nak cari buah apa semua ada kat sana. Ini berkat doa Nabi Ibrahim AS. Kan? Dia makmur dan juga banyak buah-buahan. Walaupun buah-buahan tak ada kat sana, tapi seluruh dunia ada buah-buahan di sana. Kemudian saya sebut lagi satu. Adapun secara kerohanian adalah gerakan banyak orang yang menuju ke tempat suci dari segala penjuru dunia. Mereka semua datang ke tanah suci untuk menunaikan manasikul haji dan umrah demi menjawab seruan Nabi Ibrahim AS. Dari segi kerohanian, seluruh manusia daripada penjuru dunia sanggup datang dalam berbagai keadaan. Naik terbang, naik kapal laut, naik kereta, naik motor, naik bisikal pun ada. Jalan kaki pun ada. Untuk datang kota Mekah menunaikan manasikul haji. Nah, ini yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kota Mekah dengan dua keadaan. Dari segi kebendaan, Allah Taala bagi kepada penduduknya hidup makmur, aman sentosa, subur, banyak buah-buahan dan sebagainya. Dan pada satu segi lagi kerohanian, manusia daripada segi seluruh pelosok dunia akan datang dalam berbagai-bagai keadaan. Mereka sanggup datang untuk melakukan manasikul haji, menyahut seruan Nabi Ibrahim AS. Itu tuan dan puan-puan rahmati Allah. Itu sikit banyak yang boleh kita bincangkan pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah akan datang, iaitu tentang huraian ayat secara umum. InsyaAllah kita akan bincang pada masa akan datang. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincang pada malam ini tentang kewajipan melaksanakan haji, baru kita cerita tentang bagaimana kota Mekah itu daripada orang kata apa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan juga Siti Hajar dalam keadaan yang kering kontang, tanpa ada air, tanaman dan sebagainya, dan akhirnya hari ini menjadi kota yang makmur, kota yang subur, kota yang penuh dengan nikmat yang Allah SWT beri kepada penduduk-penduduknya, yang hasil minyak dan sebagainya. Dan di sana Allah Subhanahu Wa Taala juga memberi kepada seluruh manusia sebagai tempat nur, sebagai tempat hidayah, yang akhirnya manusia seluruh dunia berpusu-pusu datang untuk menyahut seruan Nabi Ibrahim untuk menunaikan manasikul haji wal umrah, untuk melaksanakan haji dan umrah di sana walaupun apa keadaan sekalipun. Jadi mudah-mudahan kita semua diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai lagi kota Mekah untuk menunaikan umrah dan haji selepas pandemik Covid ini. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki kita, diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sampai di sana untuk kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, insya-Allah. Jadi sekadar itu sahajalah yang boleh kita bincangkan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita lakukan dan memahamkan kita akan ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohon kepada Allah supaya mengampunkan dosa kita semua, dosa ahli keluarga kita, masyarakat kita, dan matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, mati yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon ampun dan maaf. Sekadar itu sahaja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.